Saya Mr. Jilian Anamawan ingin menjelaskan tentang teori konektif. Teori konektif merupakan proses untuk memperolehi pengetahuan konektif melalui maklumat yang diterima oleh persekitaran atau pembelajaran. Teori ini menekankan proses mental serta pemikiran. Teori ini sangat penting bagi proses pembelajaran dan pengajaran. Terdapat 3 tokoh yang mengeluarkan teori tentang teori kognitif ini, iaitu teori Piaget, teori Vygotsky dan teori taksonomi Bloom. Teori yang pertama ialah teori Piaget yang diasaskan oleh Jean Piaget. Beliau menjelaskan teori kognitif mempunyai 4 aras, iaitu pertama sensory motor, kedua pre-operational, ketiga concrete operational dan yang terakhir adalah formal operational. Teori yang kedua ialah teori Vygotsky yang diasaskan oleh Lev Vygotsky. Teori ini menjelaskan bahawa teori kognitif mempunyai 2 kuasa utama dalam kognitif, iaitu kemahiran interaksi sosial dan kemahiran berbahasa. Contohnya, kanak-kanak perlu berinteraksi untuk mengembangkan intelek mereka. Contoh kemahiran berbahasa pula ialah fenomena bercakap dengan diri sendiri. Terdapat 4 konsep utama dalam teori Vygotsky. Yang pertama adalah internalization, yang kedua perkembangan bahasa, yang ketiga bantu perencah dan yang keempat adalah zon perkembangan proksimal. Teori yang terakhir adalah teori taksonomi Bloom yang diasaskan oleh Benjamin Bloom. Menurutnya, terdapat 2 aras pembelajaran, iaitu aras tinggi dan aras yang rendah. Komponen terdapat dalam aras rendah ialah remember, understand dan apply. Bagi aras tinggi pula iaitu analyze, evaluate dan create. Hai, saya Muhammad Irfan Daniel bin Johan akan menerangkan secara ringkas apa itu teori behavioristik. Teori ini adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat daripada adanya interaksi antara stimulus dan respon. Menurut teori, yang terpenting adalah masukan atau input yang bersama stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Dalam penentuan kebijakan pendidikan bahan behavioris, ini masih berbasis terutama pada kebijakan-kebijakan yang bersifat hakikat dan prinsip, sedangkan kebijakan penetapan program kurikulum, penyiapan tenaga guru yang kualitatif serta sistem penilaian yang baik merupakan sebuah usaha untuk memberikan stimulus yang terbaik untuk menghasilkan respon yang diharapkan. Seterusnya, saya akan memperkenalkan tokoh-tokoh aliran behavioristik, iaitu Edward Lee, Tong Dick, Ivan Pavlov, B.F. Skinner. Saya akan menjelaskan kenapa tokoh-tokoh ini berada di aliran behavioristik. Yang pertama adalah Edward Lee Tong Dick. Beliau beranggapan bahawa belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Selain itu, beliau juga beranggapan bahawa perubahan tingkah laku merupakan akibat daripada kegiatan belajar dan yang berwujud konkret, iaitu dapat diamati atau berwujud konkret tidak dapat diamati. Selain itu, teori ini disebut sebagai aliran kognitivism, iaitu kognitivism. Yang kedua adalah B.F. Skinner. Konsep-konsep yang dikemukakan oleh Skinner tentang belajar mampu mengelilingi konsep-konsep lain yang dikemukakan oleh para tokoh sebelumnya. Ia mampu menjelaskan konsep belajar secara sederhana namun dapat menunjukkan konsepnya tentang belajar secara lebih komprehensif. Menurutnya, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya yang kemudian akan menimbulkan perubahan tingkah laku tidaklah sederhana yang digambarkan oleh para tokoh sebelumnya. Akhir sekali, Ivan Pavlov. Classical conditioning, pengonsiden atau persyaratan klasik adalah proses ditemukan Pavlov melalui percubaannya terhadap anjing, di mana barasang asli dan neutral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Aspek teori behavioristik terbahagi kepada 2, iaitu pelaziman operan yang dikemukakan oleh Ivan Pavlov. Yang kedua, pelaziman klasik dilakukan oleh Edward Lee Tong Dick dan B.F. Skinner. Pelaziman operan Ivan Pavlov terdapat 4 bahagian, iaitu US Unconditional Stimulus, UR Unconditional Response, CS Conditioning Stimulus, CR Conditional Response. Jadual ini adalah eksperimen Pavlov. Setelah pengkondisian atau pembiasaan, dapat diketahui bahawa daging yang menjadi stimulus alami UCS dapat digantikan oleh bunyi loceng sebagai stimulus yang dikondisikan. Stimulus ketika loceng dibunyikan, ternyata elok anjing keluar sebagai respon yang dikondisikan. Dengan menerap strategi Pavlov, ternyata individu dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapat pengulangan respon yang diinginkan, sementara individu tidak menyadari bahawa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Pelaziman klasik Edward Lee Tong Dick dan B.F. Skinner terdapat 2 bahagian, iaitu hukuman dan peneguhan. Hukuman juga terdapat 2, iaitu positif dan negatif. Peneguhan terdapat 2 juga, positif dan negatif. Peneguhan positif memberi sesuatu yang disukai oleh pelajar, contohnya memberi pujian atau gula-gula kepada pelajar. Peneguhan negatif menarik balik sesuatu yang tidak disukai oleh pelajar, contohnya kecualikan pelajar daripada aktiviti yang mereka tidak sukai. Hukuman positif memberi sesuatu yang tidak disukai oleh pelajar, contohnya merotan pelajar. Hukuman negatif menarik balik sesuatu yang disukai oleh pelajar, contohnya tarik balik kebenaran menonton rancangan kartun pada waktu rehat. Seterusnya, kita pergi pula kepada perbandingan di antara teori kognitif dan teori behavioristik.
Dari segi prinsip pembelajaran, teori kognitif ialah satu proses mental atau proses dalaman yang melibatkan idea dan perubahan maklumat, iaitu dari input dan output. Manakala, teori behavioristik ialah satu proses luaran. Pembelajaran merupakan hasil interaksi seseorang dengan persekitarannya. Pembelajaran berlaku hasil daripada tingkah laku yang diperhatikan dalam diri murid dan pengaruhnya terhadap perubahan tersebut. Seterusnya, dari segi pemerolehan maklumat pula, teori kognitif merupakan pembelajaran yang berlaku berdasarkan pelajar mempunyai pengalaman yang berkaitan untuk mempelajari pengalaman baru dan ada motif dan inisiatif untuk menjalankan aktiviti pembelajaran. Manakala, teori behavioristik merupakan proses pengulangan membentuk satu kebiasaan atau tabiat. Pembelajaran cuma mengikut apa yang telah dirancang untuk pelajar. Seterusnya, dari segi pengukuhan pula, teori kognitif menggunakan bahan bantu mengajar untuk menarik minat murid di kelas. Perkembangan struktur kognitif ialah berdasarkan skema dan cara-cara untuk mempertingkatkan ingatan, asimilasi dan akomodasi. Manakala, teori behavioristik, guru memberikan ganjaran kepada pelajar apabila mereka memberi tindak balas yang betul. Yang terakhir sekali adalah dari segi bilik darjah. Teori kognitif merupakan satu pembelajaran melalui persembahan maklumat, data dan idea secara sistematik. Idea dan maklumat merupakan sumber motivasi untuk belajar dan bukan digunakan sebagai bahan pengukuhan. Persembahan dilakukan secara induktif dan didaktif. Pembelajaran adalah secara berpusatkan murid, iaitu guru sebagai fasilitator. Manakala, teori behavioristik pula adalah objektif tingkah laku adalah spesifik, diskrit dan bertumpukan individu. Pengajaran terancang yang bersifat perspektif dan diagnostik. Bahan pengajaran dibentuk mengikut kadar kebolehan individu dan pembelajaran mengikut langkah demi langkah. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.